أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. صدق الله العظيم. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka, yakni musuh yang memberi kamu di mana saja kamu dapati mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Wal fitnatu ashaddu minal qatl, bahawa dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada perbunuhan. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram, jangan kamu memerangi mereka di sekitar masjidil haram hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka memerangi kamu di situ. Fa in qataluukum faqtuluhum, oleh itu kalau kamu memerangi mereka di situ maka bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Sambungan kepada ayat yang sebelum ini bercakap pasal perang. Disuruh perang, tapi syaratnya fi sabilillah, pada jalan Allah, bukan untuk memuaskan nafsu, untuk menunjuk keberanian, tidak. Dan jangan melampaui batas, kerana Allah tidak suka akan melampaui batas. Kalau begitu, tahu matlamat perang, tahu pula asas peperangan. Jadi di dalam peperangan ini sukar untuk dibezakan menyerang dan mempertahankan diri. Kadang-kadang kita lihat musuh lari, tapi sebenarnya strategi. Islam menerima bahawa peperangan ini sebagai suatu khid'ah. Siapa yang bijak menyusun strateginya, maka dia boleh menang. Al-harbu khid'ah. Nabi kata al-harbu khid'ah, peperangan itu ialah satu kali menipu. Dua kali sudah dapat dikesani. Sekali menipu boleh. Katanya di sini, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka di mana saja kamu dapati mereka. Di dalam peperangan, nak berperang mesti berperang sungguh-sungguh. Jangan sebelah kaki saja. Pergi perang nak lari, tidak boleh. Tidak boleh. Apabila pergi perang, sedia untuk mati. Oleh kerana itu orang ini, tentera ini akan berperang bermati-matian dengan peperangannya. Dalam masa berperang ini, haitsu saqiftumuhum, jika berjumpa, bunuh mereka di mana saja kamu dapati mereka. Di mana saja. Dalam bahasa Arab disebutnya saqifah. Saqifah lain daripada wajadah. Kalau kita katanya di sini bunuhlah mereka di mana saja kamu dapati mereka, itu terjemah bahasa Melayu kamu dapati. Dalam bahasa Arabnya saqifah, maknanya bunuhlah mereka di mana saja kamu dapat tajamkan lembing untuk mereka. Maknanya kita boleh perang mereka di mana saja kita boleh menguasai, kita rasa kita boleh menguasai mereka, boleh perang. Musuh-musuh jangan cuba mereka, uji mereka seperti orang yang menguji usik sarang tebuan. Tak boleh. Usik nak tahu, tak boleh. Sebab apa? Ini bahaya. Apabila usik mereka, pasti mereka itu boleh dibunuh. Pasti mereka menang. Tetapi jika mereka menyusun strategi yang lebih tinggi, maka mungkin kita kalah. Artinya dalam peperangan, hendaklah dengan strategi yang cukup. Tidak boleh untuk uji-uji saja, kerana ini mudaratnya lebih besar. Dia boleh tergadai, boleh menghapus nyawa negara dan umat semua sekali. Katanya waqtuluhum, bunuhlah musuh mereka, yakni musuh yang memberi kamu, dia memerangi kamu di mana saja kamu dapati mereka. Boleh jadi mereka memperlihatkan bahawa mereka lemah, tetapi hakikatnya strategi. Oleh kerana itu mesti diketahui dan mesti kamu saqif dengan mereka. Saqafa maknanya berilmu. Rajul musaqqaf, orang yang berpendidikan, manusia berpendidikan. Saqafah, budaya. Saqifah bukan maknanya kamu dapati mereka. Kamu dapat menduga pengetahuan mereka. Kamu berpengetahuan untuk menduga kedudukan mereka. Itu maknanya saqifah. Haitsu saqiftumuhum. Terjemahan
Ini barangkali di mana saja kamu dapati mereka, itulah yang dapat diterjemah oleh Puan Syah Basmeh pada ketika ini. Tetapi itu terlalu rendah sebenarnya makna itu. Haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu agak dapat menguasai kedudukan mereka. Itu maknanya saqifah. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, usirlah mereka dari tempat yang mereka mengusir kamu. Balas. Oleh kerana peperangan ini akan menentukan keimbangannya, mereka mengusir kamu, usir mereka. Mereka bunuh kamu, bunuh mereka. Jadi tidak ada maaf di sini. Dalam peperangan tidak ada maaf. Tidak ada. Tetapi ada adabnya. Maaf tiada bagi mereka. Jika mereka membunuh, maka konsep peperangan di dalam Islam, konsepnya mempertahankan diri, mengimbangi kuasa, beradu tenaga. Maka di mana saja mereka usir, mesti mereka diusir. Di mana saja mereka sedia membunuh, bunuh mereka. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan ingat bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Fitnah apa? Sebelum daripada peperangan ini, fitnahnya mereka ganggu agama. Itu fitnah. Sebelum ini mereka usir orang-orang Islam. Mereka seksa orang-orang seperti Bilal ibn Rabah, Ammar bin Yasir dan lain-lain lagi. Kalau begitu, fitnah itu lebih besar. Lebih besar. Bunuh terhadap jasad. Tapi fitnah agama itu bunuh roh. Bunuh agama, bunuh roh. Mana lebih besar, bunuh roh dengan bunuh jasad. Jasad hidup tanpa roh tidak ada makna. Sama dengan kayu dan batu. Jasad manusia hidup mesti bersama dengan roh. Yahudi membunuh roh. Musyrikin membunuh roh. Itu fitnah. Fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Kita terjemah fitnah ini, fitnah ni orang tuduh rasuah, tu fitnah. Orang tuduh kita buat angkara, kita katanya itu fitnah. Itu kecil, itu sebahagian daripadanya. Fitnah dalam bahasa Arab bukan begitu. Fitnah dalam bahasa Arab gangguan terhadap roh seseorang itu, terhadap jiwa seseorang. Itu maknanya fitnah. Fitnah. Gangguan terhadap agama, fitnah. Usir, fitnah. Memburuk nama, termasuk dalam fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah lebih berat daripada bunuh. Rasionalnya ialah kerana bunuh itu menghilangkan nilai hidup seseorang. Fitnah itu menghilangkan nilai hidup seseorang. Bunuh tidak. Bunuh kadang-kadang dia terbunuh, umur selepas dibunuh itu lebih panjang. Namanya lebih harum selepas daripada dia dibunuh. Tetapi fitnah tidak. Fitnah menghapuskan seseorang itu sebelum daripada tiba waktunya. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Jangan kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kamu di situ. Masjidil Haram kawasan aman dan damai, tempat orang beribadat. Oleh kerana itu tempat di sini tidak boleh diceroboh. Tak boleh. Tempat orang datang di sini untuk menagih keamanan, untuk beribadat. Bagaimana untuk beribadat kalau tempat ini tidak aman? Tidak boleh. Jadi oleh kerana itu kamu tidak boleh perang di sini. Polis pun tidak tangkap orang yang berada berlindung yang tak ada pasport. Pergi berlindung dalam Masjidil Haram. Tak tangkap polis. Tak tangkap kau duduk di sini macam mana? Keluar kena dia. Keluar kena dia. Mesti. Tapi keluar di sini pun dia keluar nampaknya polis nak tangkap dia takbir. Boleh biarkan dia. Boleh biarkan dia. Pasal apa? Pasal kawasan ini kawasan haram. Kawasan haram. Tetapi polis lebih bijak sebenarnya daripada orang kampung. Dia pergi tak ada pasport orang kampung. Dia larinya semayang. Tapi kawasan ini dihormati sampai pada hari ini pun dihormati. Tapi ada batasnya. Batasnya hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka memerangi kamu di situ. Kalau mereka perang pihak berkuasa di Masjidil Haram, maka mereka tidak selamat lagi. Fa in qataluukum faqtuluhum, kalau mereka fa in qataluukum, jika kamu diperangi di sini, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Ayat yang kita baca ini menyatakan kepada kita bahawa peperangan di dalam Islam penuh dengan strategi. Ini bukan satu perkara yang boleh main-main nak perang, nak cuba-cuba perang. Tidak boleh. Peperangan bila berlaku, maka kemenangan seolah-olahnya
dipercayai ada di sana. Sebab persediaan rohani, persediaan senjata, persediaan rakyat, tenaga, semuanya ini cukup. Waktu itulah peperangan bermula. Peperangan hanya boleh dilancar oleh imam, oleh pemimpin. Tidak boleh orang perseorangan tiba-tiba berperang. Perang tidak boleh, bukan kerja mereka. Ini kerja pemimpin. Kerja pemimpin mengisytiharkan perang. Oleh kerana itu melantik pemimpin yang mempunyai kaedah-kaedah perang, ini adalah menjadi tanggungjawab bagi rakyat. Dalam syariat Nabi Allah Musa, dalam syariat Bani Israel, Talut dibangkit sebagai pemimpin perang. Nabi mereka namanya Nabi Yusha. Nabi tidak berperang, tapi raja yang berperang. Dilatih Talut untuk mengetuai peperangan. Saya sebutkan begitu, apabila kuasa mengisytiharkan perang ini pada pemimpin, pada kerajaan, maka kita di masjid kita ada doa kadang-kadang. Masjid ini pada hari-hari Jumaat, hari raya kita doa. Malam bulan puasa kita doa. Doanya kalau diterjemah, nasib ayat orang tak erti, tak tahu. Tapi setengah dia baca, hancurlah musyrikin, hancur di Afghanistan, di mana-mana saja hancur macam-macamlah doa. Lepaskanlah anjing, sallit alaihim kilaban min kilab. Lepaskan anjingmu ya Allah kepada mereka. Kalau terjemah ke bahasa Melayu, tak larat nak dengar. Sebenarnya ini waktu tengah-tengah memuncak peperangan. Sebenarnya dah orang tak tahu, tak apalah. Tetapi ada hak kerajaan menyekap. Mereka ada hak. Kalau mereka itu misalnya ingin bertindak, mengarah supaya jangan baca doa-doa yang seumpama ini misalnya. Mereka ada hak. Tapi selama mana mereka tidak menghalang, boleh baca. Tapi jika mereka halang, mereka kata jangan baca, maka tak boleh baca sebab mereka yang berhak mengisytiharkan perang. Mereka berhak. Rakyat di bawah ikut saja. Ini bukan tanggungjawab rakyat, tanggungjawab pemimpin. Samalah juga dengan keamanan. Ini masalah keamanan negara. Masalah keamanan di tangan mereka. Mereka menyimpan senjata, mereka menyimpan pegawai tentera dan sebagainya. Oleh kerana itu, unsur-unsur provokasi tidak boleh dimain oleh rakyat. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Begitulah perang, lawannya perang untuk menundukkan musuh-musuh yang menunjukkan sombong, samsing. Kalau begitu jawapannya mestilah beradu tenaga di sana. Siapa yang kuat dia menang, siapa yang lemah dia terima kenyataannya. Umat Islam perlu kuat sebenarnya untuk menundukkan musuh. Kemudian seterusnya fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim.